Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat bersiaran bersama-sama dalam bicara wara Pulau Pinang yang dianjurkan khas khusus oleh Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang. InsyaAllah pada hari ini, dalam siaran kali ini, kita membawakan isu-isu yang menarik di Pulau Pinang ini. Kali ini kita membawakan seorang ahli panel yang sangat masyhur di Pulau Pinang, iaitu Yang Berhormat Fadil Ustaz Yusni Mak Piah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita pada hari ini kita akan membicarakan sedikit berkaitan dengan isu-isu yang diperjuangkan oleh wakil tunggal PAS di dalam sidang DUN yang telah bersidang pada 21 April yang lalu, yang mana bersidang dalam tempoh yang sangat singkat, yang berada dalam tempoh PKP. Namun kita telah berjaya mengutarakan beberapa persoalan-persoalan dalam sidang DUN untuk menunjukkan betapa PAS sangat mengambil berat tentang isu-isu berkaitan dengan rakyat ni. Antara isu-isu penting yang telah kita bangkitkan adalah yang pertamanya berkenaan dengan isu arak dan pemandu mabuk yang banyak melakukan kes melibatkan kematian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan judi cyber yang juga berlaku, yang mana mungkin lepas ni Ustaz Yusni akan berkongsi pengalaman beliau terjah ke pusat judi cyber sampai sekarang tutup pusat tersebut, alhamdulillah. Dan yang ketiga yang kita nak berkongsi pada malam ini adalah berkaitan dengan daftar pemilih, insya-Allah. Jadi Ustaz Isni, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Sihat. Jadi selamat datang kita ucapkan ke program Bicara Wara Pulau Pinang pada hari ini. Insya-Allah soalan yang pertama yang saya sebut tadi dah, Ustaz Isni, YB ya, berkaitan dengan arak dan pemandu mabuk. Bukan saja diperkatakan di Pulau Pinang, tapi sebenarnya isu nasional seluruh Malaysia berlaku kes kemalangan, kematian melibatkan pemandu mabuk. Walaupun dalam tempoh PKP ni, tak tahulah mereka dapatkan di mana, tapi kita lihat bagaimana PAS memandang serius perkara ini dan kita bentangkan dan kita persoalkan di dalam sidang DUN baru-baru ni yang berlangsung pada 21 April. Jadi soalan kepada Fadil YB, bagaimanakah dari sudut kawalan yang berlaku di negeri Pulau Pinang ni, kalau boleh Tuan YB berkongsi kepada pendengar dan penonton sekalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada saudara Al-Fadhil Ustaz Arwan Ahmad Rifai yang menjadi moderator untuk program Bicara Wara kita pada malam ni. Jadi terima kasih oleh kerana saya dijemput untuk berkongsi pandangan, juga mengemukakan beberapa isu penting yang perlu dilihat dan ditangani oleh kita semua. Yang pertama yang dibangkitkan tadi, sukalah saya nak sebut di awal ucapan saya ni, bahawa isu arak ni dia bukan isu baru.
Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah itu sendiri, sememangnya Arak ni telah wujud sekian lama. Bahkan di zaman kebangkitan Nabi kita Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. bangsa Arab yang disebut dengan Arab Jahiliyah itu memang hidup dalam keadaan budaya mereka adalah selain daripada tari menari, selain daripada judi, Arab juga adalah satu budaya yang kita lihat bagaimana Islam menangani isu ni sehingga akhirnya arak itu diharamkan secara total keseluruhannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun peringkat awal mengambil secara berperingkat-peringkat sebab ada kemudaratan yang perlu kita lihat. Jadi isu arak ni bukan isu baru. Bukan isu baru. Dengan sebab itu Islam memandang serius. Sebab dia bukan soal sekadar mabuk, tapi dia melibatkan berlakunya masalah-masalah yang lain. Masalah sosial, masalah jenayah. Mungkin akan dia mabuk, dia boleh bunuh orang, dia boleh rempuh pemandu. Seperti yang berlaku. Sebagaimana yang berlaku, kita pun semua sedia maklum. Dia boleh berlaku keganasan rumah tangga, bahkan jenayah. Sampai peringkat boleh membunuh. Oleh kerana akal dia sudah tidak waras. Sebab itu Islam menjaga, selain daripada Islam menjaga agama itu sendiri, menjaga nyawa, Islam juga menjaga akal. Jadi sebab itu Islam mengharamkan. Jadi dalam isu ni memang saya sebagai wakil tunggal lah, YB ataupun adun tunggal PAS di Pulau Pinang ni, isu-isu berkaitan dengan arak, berkaitan dengan judi dan segala isu yang melibatkan kepentingan umat Islam memang saya selalu bangkitkan di dalam persidangan Dewan Undangan Negeri. Sama ada di peringkat awal kemenangan 2018, persidangan yang pertama sehingga sampai ke persidangan yang terakhir baru ni dalam bulan April. Sama ada saya kemukakan dalam bentuk ketika saya membahas ataupun dalam bentuk soalan bertulis maupun soalan lisan. Saya akan kemukakan untuk mendapat jawapan-jawapan daripada pihak yang bertanggungjawab, terutama sekali kerajaan Negeri Pulau Pinang lah. Jadi kalau kita melihat isu arak ni, bahkan dalam soalan saya, soalan bertulis untuk persidangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ni pun, memang saya tanya statistik pemandu mabuk di Pulau Pinang ni daripada tahun 2015 sehingga 2020 tahun ni. Soalan khusus kepada pemandu mabuk? Ya, soalan direct tu kita nak tengok, dan jawapan yang diberi bagi pihak Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dijawab oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri dengan statistik yang diberi. Memang kalau kita lihat sangat menakut dan sangat membimbangkan kita. Sebab untuk tahun ni saja, saya ambil untuk tahun ni 2020, walaupun persidangan baru ni bulan April. Jadi mungkin statistik itu daripada Januari sampai Februari, Mac, mungkin awal April sikit. Jadi statistik yang diberi itu sudah 72 kes tangkapan yang melibatkan pemandu mabuk di Pulau Pinang. Dalam tempoh 3-4 bulan ni. Dalam 3-4 bulan ni dah 72 kes tangkapan melibatkan pemandu mabuk. Jadi itu yang sangat kita bimbang. Kerana sebelum ni pun dah ada, mungkin hujung tahun lepas, bagaimana salah seorang daripada pekerja majlis bandaraya sendiri yang dilanggar oleh pemandu mabuk meninggal. Jadi sangat mendukacitakan kita. Sebab tu kita ambil seriuslah dalam soal ini. Dan PAS kita memperjuangkan, bukan memperjuangkan arak, bahkan kita memperjuangkan supaya kawalan itu mesti diperketatkan. Kawalan itu mesti diperketat, sama ada di peringkat nak luluskan apa dia lesen kan, jual arak, dan tempat apa dia mereka nak minum tu, dan kalau boleh hadkan juga yang kita nak supaya waktu minum tu pun mesti dihadkan. Mesti dihadkan di tempat yang tertentu, masa yang tertentu. Kalau di negara luar, negara barat sekalipun, kalau kita tengok contoh di Singapura ke di Australia kan, memang mereka ada kawalan begitu. Apatah lagi kita di negara Malaysia ni kan, sebagai sebuah negara majoritinya adalah orang Islam, perkara ni perlu lebih serius lagi ditangani oleh semua, terutama sekali pihak berkuasa lah, sama dari peringkat PBT, pihak berkuasa tempatan ataupun kerajaan di peringkat negeri maupun kerajaan di peringkat pusat. YB, saya nak baca sikitlah statistik yang tangkapan pemandu mabuk ni. Tadi YB sebut tahun 2020 72. Daripada mungkin Januari sampai Mac itu untuk negeri Pulau Pinang saja. Negeri Pulau Pinang saja. 2019 126. Jadi 2015 100 untuk sepanjang tempoh setahun. Jadi 2020 ni
bulan 3 bulan baru dah 72. Kes. Maknanya kalau benda ni tidak dikawal mungkin sampai akhir tahun 2020 tak tahu mungkin boleh mencapai sampai 200 lah kalau kita tengok dia punya pergerakan tu kan. Ya, itu yang kita bimbang. Kita risau lah, kita bimbang. Sebab tu isu ni saya bangkit bukan sekadar soalan bertulis, bahkan saya berbahas. Supaya kerajaan mesti serius. Saya kira dalam isu ni, saya masih ingatlah ketika dalam sidangan Dewan Undangan Negeri tu, sebelah saya tu adalah wakil DAP daripada bahagian dalam, tak silap. Ya. YB Sati. Dia juga bersetuju supaya peminum ataupun arak ni mesti dikawal. Dan dia bimbang lagi di sana, kita kena ingat ada arak yang standard dan di sana ada arak murah. Yang murah. Yang boleh dibeli di mana-mana, arak tiruan yang bukan sekadar membahayakan nyawa orang lain, bahkan nyawa peminum tu sendiri. Yang boleh pernah ada kes yang keracunan mabuk. Jadi pernah dibangkitkan oleh wakil bagi pihak DAP sendiri, bagi pihak kerajaan. Jadi dalam isu ni maknanya kita bukan keseorangan, bahkan di sana ada yang memang support dan sokong. Menyokong. Walaupun DAP itu sendiri. Ya. Sekarang ni sebenarnya isu yang melibatkan kemanusiaan. Kita tidak menghalang non-Muslim. Mereka bebas, tapi dalam masa yang sama perlu diikat dengan akta ataupun enactment ataupun kawalan. Dan saya sangat bersetuju cara yang diambil ataupun tindakan yang diambil oleh kerajaan PAS kita di Kelantan. Bagaimana sejak tahun 1990. Bagaimana kerajaan negeri yang ketika itu diterajui oleh Allahyarham Tok Guru kita, Tuan Abdul Aziz Nikmat. Dia panggil ketua-ketua agama. Setiap agama dipanggil. Ketua-ketua. Di kalangan padri, di kalangan Tok Sami, di kalangan Tok Guru kita. Berbincang pertama sekali dalam isu judi dan berbincang juga dalam isu arak. Walaupun arak ni di sana ada agama yang membenarkan, ada upacara-upacara keagamaan mereka boleh minum, tapi kita tengok di Kelantan, Tok Guru menghadkan jualan, premis jualan arak itu pun hanya di kawasan yang kita kata ada non-Muslim. Itu pun melihat kepada berapa jumlah. Kalau jumlah non-Muslim itu memerlukan 3 buah kedai saja, maka dibenarkan 3 buah kedai saja untuk jual arak. Kedai-kedai lain, terutama sekali yang berada di kawasan majoriti orang Melayu, memang tidak dibenarkan. Mana dah ada PKP dah ada dah. Kawalan pergerakan. Ya, dah dikawal. Sebab itu di Kelantan mereka boleh jaga. Jadi pandangan saya lah, kerajaan kita di peringkat pusat boleh mengambil contoh Kelantan untuk dilaksanakan di semua negeri-negeri yang lain. Ada kedai-kedai permis yang kita benarkan jual untuk non-Muslim dengan terkawal. Macam mana pula kalau kata isu ni dia mengganggu hak non-Muslim? Bagi saya dia tak ganggu, tapi dengan tak dikawal, mereka yang mengganggu. Mereka yang mengganggu. Bayangkan mereka mabuk di kawasan publik, kawasan awam, dan mereka mabuk. Orang-orang yang berada di persekitaran itu pun dalam keadaan bahaya, mereka boleh buat apa saja. Dan bayangkan mereka nak balik ke rumah, memandu keadaan mabuk, dia membahayakan orang lain. Dan kalau selamat sampai di rumah pun, orang rumah belum tentu selamat. Yang baru-baru ni dia langgar food grab. Motor sampai 2 km ditarik, diheretnya sampai 2 km. Masya-Allah. Itu yang kita sangat sedih dan saya nampaklah sudah sampai masa kerajaan hari ini mesti melihat isu ini dengan secara lebih serius untuk kita mengawal, bukan sekadar pemandu tetapi juga melibatkan orang lain. Dan ia melibatkan kepada pindaan perlembagaan. Kalau di peringkat pusat, maknanya kita nak supaya diadakan pindaan di peringkat pusat. Sebab hari ini denda yang diberi itu bagi saya lah tidak memadai. 1,000 walaupun dah ada dah. Dia tidak kurang daripada 1,000. Tapi mereka mampulah. Kebiasaan mahkamah akan letak mungkin 2,000 denda. Tapi mereka mampu. Yang kita kena lihat dengan lebih serius lagi di sudut pembelaan kepada mangsa ataupun kepada keluarga mangsa, pembelaan. Kalau yang dirempuh itu mungkin tak meninggal tetapi dia cedera parah, tak mampu untuk bekerja, bagaimana pembelaan kepada mangsa ataupun pembelaan kepada keluarga mangsa. Kalau yang meninggal itu dia kepala ataupun ketua keluarga. Bayangkan seorang suami
yang keluar, seorang ayah yang keluar daripada rumah untuk bekerja, mencari nafkah anak isteri. Dalam perjalanan tiba-tiba dirempuh. Meninggalkan anak-anak yatim. Meninggalkan isteri yang telah menjadi janda. Pembelaan yang perlu. Sepatutnya bukan sekadar mereka membayar denda, tetapi mesti kalau di sana dalam istilah Islamnya dia ada mesti ada pampasan. Dia mesti diberi kepada keluarga mangsa untuk memastikan keluarga mangsa juga mendapat pembelaan. Nak membesarkan anak-anak, nak mengurus keluarga yang telah pun kehilangan ketua keluarga yang selama ini mencari nafkah untuk mereka. Jadi saya nampak kalau isu arak ni selain daripada kita nak kerajaan lebih kepada mengetatkan enactment ataupun undang-undang, akta mesti diperketatkan, dikawal supaya keadaan mengharmonikan keadaan. Mereka nak minum bebas, ya, di rumah boleh minum ataupun di permis ada masa yang dibenarkan sampai pukul 12 malam kita rasa tak sesuai. Kan? Mesti ada masa yang diberi, hak yang diberi. Kemudian kita nak tengok juga dalam isu ni kerajaan selesaikan di sudut kita kata binaan kepada undang-undang agar yang nak minum tu dia rasa takut, dia rasa bimbang. Kalau berlaku apa-apa dia bertanggungjawab sepenuhnya. Jadi sebelum dia nak tu dia akan fikir dulu. Kan? Kita nak kepada binaan undang-undang yang lebih ketat, lebih berat. Dan yang ketiga, kita nak supaya kerajaan juga melihat di sudut pembelaan kepada mangsa ataupun kepada keluarga mangsa. Itu saya nampak yang perlu kita sama-sama perjuangkan. Tak boleh hanya sebahagian, tapi saya mengharapkan di pihak kerajaan juga mesti melihat NGO-NGO memainkan peranan, kan? Kita juga memainkan peranan untuk sama-sama kita perjuangkan supaya rakyat Malaysia ni hidup dalam keadaan harmoni. Ya. Saya ada perasan dalam soalan Tuan YB tu, ya, berkaitan dengan isu pembelaan. Setakat ni kerajaan negeri Pulau Pinang masih tidak ada dana khas untuk dia disebut dengan dia disebut dalam soalan bertulis saya dan jawapan yang diberi disebut dengan jelas kerajaan negeri buat masa ini belum lagi mana tak ada belum lagi menyediakan dana untuk memberikan sumbangan kepada waris mangsa pemandu mabuk yang terlibat. Sekarang ni kan tak ada apa. Mungkin persidangan akan datang, ya, kita nak supaya di peringkat kerajaan negeri pun mungkin boleh gubal enactment supaya ada pembelaan, paling tidak pun pampasan diberi kepada mangsa ataupun keluarga mangsa. Sebab memang kesianlah, memang sangat menyedihkan. Bayangkan kita sebagai keluarga kita meninggal, di sana ada anak kecil, kan? Di sana ada anak yang masih bersekolah, seorang isteri terpaksa mengambil tanggungjawab sepenuhnya, kan? Menjadi ketua keluarga pula. Jadi kalau tidak dibela, kan, amat malang. Sedangkan suami dia meninggal bukan disebabkan oleh perkara lain, tetapi oleh kerana kecuaian ataupun disebabkan oleh kemalangan yang berlaku berpunca daripada pemandu mabuk. Ni serius. Baik, itu saya. Itu kupasan panjang lebar YB tentang soalan yang dikemukakan dalam sidang DUN kaitan dengan isu pemandu mabuk yang berpunca daripada arak. Jadi tadi YB ada sebut juga berkaitan dengan arak dan judi. Jadi antara isu yang Tuan YB bangkitkan juga dalam sidang DUN adalah berkaitan dengan judi cyber. Satu perkara yang juga penyakit lah yang sangat membimbangkan jugalah kita di Pulau Pinang ni. Jadi mungkin YB boleh kongsi, dengar cerita ada itu pergi terjah ke tempat judi cyber, boleh kongsi. Baik. Saya kaitkan tadi judi dengan arak tu sebab dalam Islam memang kalau tengok ayat, melihat kepada ayat Al-Quran sendiri pun memang dikaitkan. Kita melihat pada ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Dikaitkan sesungguhnya arak, innamal khamru wal maisir dan judi. Allah dah sebut dengan jelas dah. Ini semua adalah amalan syaitan. Amalan syaitan. Maka Allah Taala bagi orang yang berimannya, yang beriman kepada Al-Quran, Allah Taala memerintah supaya kita menjauhi. Ayat ini mengharamkan arak dan judi. Fajtanibu. Kena jauh. Maknanya diharamkan dalam Islam. Sebab tu dikaitkan. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, arak ni bukan benda baru, judi pun serupa sama. Dulu judi cara lama lah, kan? Main dam aji, bubuh duit bawah bawah papan dam, kan? Siapa menang ambil, kan? Cara lama. Macam biasa. Biasa.
kita jadi main dulu kan. Saya mengaji pondok dulu ada tu ustaz duk cerita main judi buah pokok berangan kan. Main judi dalam di kawasan sawah bendang kan. Itu judi lama kan. Ni zaman cyber. Kan ni zaman perubahan zaman tu judi bola sepak, judi permainan perlawanan apa-apa sukan. Dan sekarang ni yang terbaru mungkin tak berlaku dulunya kan, judi cyber dalam talian. Macam mana tu? Yang kadang-kadang kita sendiri pun tak perasan. Kan? Dia boleh beli macam kita top up kita punya smartphone kan, handset. Dia boleh beli dia punya judi cyber ni, beli top up tu, masukkan dalam smartphone dia dan dia boleh main. Judi dalam talian, judi cyber. Tak perlu kedai besar yang mungkin kita kata premis kecil je. Kedai top up. Untuk kedai top up. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi isu ni kita perjuangkan. Bukan saja saya mewakili PAS Pulau Pinang sebagai adun tunggal dalam Dewan Undangan Negeri. Bukan saja saya yang perjuangkan. Bahkan ketika mana kita dalam Pakatan Rakyat dulunya. Selepas kita menang 2008, Pakatan Rakyat memenangi pilihan raya PRU yang ke-10 2008. PAS bahagian daripada Pakatan Rakyat. Kita perjuangkan. Bahkan ahli majlis kita ketika itu MPSP, MPPP, kan, ahli majlis majlis Perbandaran Pulau Pinang, ahli majlis Perbandaran Seberang Jaya. Memang melalui ahli majlis kita perjuangkan. Sebelah sini kita ada sebagai contoh Abang Jamil kita, ahli majlis. Abang Kasban sebelah sana MPPP kita ada Tuan Izuri kita yang sekarang ni Setiausaha Badan Pengampas Negeri. Memang mereka perjuangkan dalam supaya judi ni dilihat. Dan kita perjuangkan juga judi cyber ni supaya diambil perhatian serius oleh kerajaan. Sehinggalah ketika mana saya dipilih dalam PRU yang ke-14 tempoh hari 2018 dan memenangi kursi penaga. Dalam Dewan Undangan Negeri juga kita bangkitkan berkaitan dengan judi cyber ni. Bahkan yang paling menyedihkan kita kalau kita tengok di kawasan-kawasan majoriti Melayu. Sebagai contoh kita kata Penaga lah, DUN yang saya wakili. Ada dalam isu judi cyber ni, saya kemukakan soalan kedai top up mesin judi cyber ni kan di Penaga ni, diberi jawapannya 9 judi yang beroperasi dan 9 ni dah ditutup. 9 bermakna ada lagi kedai-kedai judi mungkin yang tak dapat dikenal pasti ataupun yang berselindung yang masih beroperasi. Jadi benda ni serius. Yang sangat mendukacitakan kita adalah apabila ianya berlaku di kawasan majoriti Melayu. Dan kita tahu sebenarnya memang kalau tidak ada permintaan, takkan kedai judi itu dia nak beroperasi. Bermakna di sana ada permintaan. Jadi kita juga perlu mendidik masyarakat Muslim ni agar menjauhi judi. Masyarakat kita sendiri, masyarakat Muslim agar menjauhi judi. Sebab judi ni memang dia tidak memberi keuntungan. Bahkan dia adalah amalan, perbuatan syaitan. Mungkin dapat sikit tapi modal yang banyak dikeluarkan perlu banyak. Duit nelayan, duit padi yang dapat tu akhirnya habis di mesin judi ataupun judi dalam talian ni. Sangat mendukacitakan kita. Sebab tu kita kena mendidik masyarakat kita dan kita juga nak supaya kerajaan lebih serius. Sebab yang untung ni token-token judi. Token-token judi ni yang untung dapat duit kan, keuntungan tu kan, mereka yang kaya-rayanya. Tapi yang rakyat ataupun penduduk ataupun orang yang main judi itu sendiri tu dia miskin. Terpaksa berhutang pula kadang-kadang dengan alung. Nak bayar hutang alung, judi pula. Kan? Kalah lagi, berhutang lagi. Masalah berlaku dalam masyarakat kita. Sebab itulah pengalaman saya di Penaga ni memang saya serius dan saya nak kalau boleh DUN Penaga yang saya wakili memang kita nak sifarkan. Kita nak pastikan judi cyber ni kan tak beroperasi di DUN Penaga. Jadi apa tindakan yang dilakukan oleh kerajaan negeri dalam? Saya dah bawa kemukakan soalan dalam sidang DUN dan kalau ada isu-isu yang berbangkit kita minta masyarakat setempat melalui jawatan kuasa pengurusi karya ke apa kan buat report ataupun dilaporkan kepada polis ataupun dimaklumkan melalui pusat khidmat kita akan bantu. Jadi yang baru ni saya kira dalam bulan Ramadan ataupun sebelum Ramadan. Baru lagi? Baru lagi. Apabila ketika itu saya berada di pusat khidmat, kemudian ada
daripada Jawatankuasa Karya mari dan memaklumkan ada kedai judi cyber ni yang beroperasi. Jadi kebetulan ketika itu saya ada, kita terajah pergi. Saya kata tak apa, tunggu sembahyang Ustaz. Lepas sembahyang kita turun pergi tengok. Malam. Siang, lepas solat Zuhur. Okey. Tengah hari lah. Lepas solat Zuhur kita terus saya pergi. Saya pergi tu dengan 2-3 orang pegawai saya dan juga daripada daripada Qaryah yang turun tu. Memang kita tengok terkejut. Dia punya lubang kecil je. Rupanya bila kita tengok sebelah dalam, kan, ada seorang duduk tunggu. Nak jual top up. Judi cyber ni, seorang je. Tapi kita terjah tu bukan kita nak pergi pukul dia, tidak lah. Kita minta dengan cara baik, dia buka pintu semua. Kita tanya semua, rupanya dia memang jual lah. Dia hanya kita kata bukan bos kan, tetapi dia pun bekerja. Jadi kita beritahu supaya dia maklum kepada bos, jangan lagi dia beroperasi, kedai tu mesti ditutup. Dan kita maklumkan kepada pihak PDRM lah, dan pihak PDRM pun bekerjasama, mana-mana ataupun kalau ada kedai judi yang masih beroperasi, maklumkan kepada mereka. Biar pihak berkuasa sendiri yang turun untuk mengambil tindakan. Jadi benda ni kita akan pantau di pusat khidmat kita. Kalau ada mana-mana orang, mana-mana karya, mana-mana kampung yang tengok ada kedai judi cyber ni beroperasi, beritahu dan saya akan maklumkan kepada pihak PDRM supaya dia ambil tindakan. Kita serius dalam soal judi cyber ni sebab kita sayang kepada bangsa kita, sayang kepada masyarakat kita. InsyaAllah Malaysia boleh selamat, Pulau Pinang selamat, Penaga selamat, sejahtera tanpa judi. Dan tadi tanpa arak. Tanpa arak. Tanpa judi. Saya pernah dengar lah cerita dulu, nama arwah Tok Guru Nik Aziz tu. Bila sedang Tok Guru duk bersama-sama dengan rakyat, ada seorang makcik tu datang jumpa dia, mengucapkan terima kasih kerana telah mengawal judi ni, dan suami dia tu dah tak berjudi lah, dan alhamdulillah keluarga dia makin baik. Kerana judi dia merosakkan institusi keluarga tu. Banyak cerita-cerita yang kita dengar daripada Kelantan, melalui wakil-wakil kerajaan negeri Kelantan, bukan hanya melalui Tok Guru kita, bahkan daripada pegawai-pegawai kerajaan Kelantan. Ketika mana Kelantan mengharamkan judi secara total, keseluruhan. Judi tidak ada di Kelantan. Kedai sport toto ke, kedai judi memang tidak ada di Kelantan. Sebab Tok Guru haramkan keseluruhan. Bagaimana Tok Guru boleh haramkan keseluruhan? Sebab ketika mana Tok Guru panggil ke semua ketua-ketua agama, dan tidak ada di sana agama yang mengatakan judi itu boleh. Tidak ada agama yang membenarkan judi. Bermakna sama ada agama Islam, sama ada agama Kristian, sama ada Buddha, sama ada Hindu, kesemua mengharamkan atau tidak membenarkan judi. Dengan sebab itu di Kelantan judi diharamkan. Tidak sebagaimana arak. Arak sebab ada sebahagian yang benar. Jadi kita masih mengizinkan. Itu pun terhad dengan kawalan. Tapi judi ni memang diharamkan. Dan memang kita respon yang sangat baik. Bukan di kalangan masyarakat Islam, tetapi masyarakat non-Muslim. Ada di kalangan masyarakat non-Muslim yang ucap terima kasih kepada kerajaan negeri Kelantan. Sebab apa? Sebab bila judi diharamkan di Kelantan, suami-suami mereka, ketua keluarga, ayah, yang anak dia ramai di rumah, suami-suami mereka balik awal. Balik awal. Dan balik pula bukan sekadar balik saja, tangan kosong, tapi balik bawa makanan, balik bawa duit. Sebab apa? Duit tu tak dihabiskan di meja judi. Keluarga jadi harmoni. Bayangkan dia dapat gaji, pergi berjudi, dia kalah, balik. Isteri kena marah, tidak dipukul, anak-anak ditengkik. Tidak ada makanan, porak-poranda keluarga ataupun rumah tangga. Tapi sebab itu kepimpinan Islam mengambil serius soal judi ni juga, sebagaimana arak dan judi ni, maka di Kelantan diharamkan terus. Jadi di negeri lain bagi kitanya, kita masih raikan, tetapi judi cyber ni kita kena jaga dan kita kena kawal, mesti bertindak tegas sebab kebanyakan yang bermain judi cyber ni adalah di kalangan anak-anak muda, di kalangan remaja, di kalangan belia. Jadi bayangkan, kita bayangkan kalau dia berjudi, kalah, duit tak ada, ambil duit, minta ke ayah tak bagi, curi motor, curi berlaku kes curi, dia berkait pula, curi motor, kadang-kadang pergi perah ugut orang,
Okey, jenayah dan seumpamanya, ceroboh masuk rumah. Kan, rumah kena pecah. Rumah apa dia, barang-barang hilang. Sebab apa? Sebab mereka nak duit, kan? Duit untuk dihabiskan di judi. Dia ibu maksiat dari situ. Ibu, dia ya. beranak habis. Ibu segala Curi, maksiat. apa, Ibu mengugut, segala maksiat. bunuh pun boleh jadi. Maka kita kena ambil serius juga soal judi ni. Lebih-lebih judi dalam talian lah. Yang memang kadang-kadang Tak kita perasan. sendiri tak perasan. Kadang-kadang sebelah rumah boleh tak perasan. Sebelah Dalam tak rumah perasan. sendiri tak perasan. Ya, Dia dah main dan handphone. mereka kos dia tidak banyak, jadi mereka boleh ubah daripada satu tempat satu tempat. Berpindah tu cukup mudah. Kita sekat di sini, Dia kedai pindah tu tutup, dia boleh buka premis lain pula. Ya, kerana modalnya tak begitu besar sebagaimana kedai judi yang lain. Ini judi dalam talian. Maka rakyat, masyarakat, terutama sekali di kalangan kepimpinan lah, pemimpin masyarakat mesti menjadi mata-mata, mesti melihat, mesti cakna lah, mesti peka dalam isu ni, dan mereka bertanggungjawab untuk membasmi, untuk memastikan judi cyber ni tak wujud ataupun tak ada. Mereka bertanggungjawab, kalau ada perlu laporkan kepada PDRM, pihak polis, pihak berkuasa, supaya tindakan tegas diambil. Dan kita minta, kita harap kerajaan juga serius. Dan kalau boleh jangan benarkan lesen untuk judi cyber ni. Terutama sekali yang saya nak mintanya di kawasan-kawasan majoriti Melayu lah, majoriti kita yang kita nak jaga bangsa kita. Baik, Tuan YB. Ini mereka tak beri ayat, tak apa. Tak apa, teruskan. Okey. Tadi kita dah bincang tentang arak dan tentang judi cyber. Tuan YB juga ada membangkitkan tentang isu daftar pemilih yang sangat menarik, yang saya rasa benda ni yang sangat penting juga untuk kita ambil perhatian, yang mana dalam soalan tersebut di Pulau Pinang, dalam jawapan Yang Berhormat Ketua Menteri sendiri, sehingga 23 Ogos 2019 seramai 142,854 lagi rakyat yang telah cukup umur tapi masih lagi belum daftar mengundi. Jadi macam mana Tuan YB melihat benda ni? Isu daftar pemilih. Isu daftar pemilih. Boleh respon berkenaan dengan isu. Baik, terima kasih. Jadi saya nak ambil angle lain sikit sebelum nak masuk lebih khusus kepada daftar pemilih. Daftar pemilih, ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanah ni tanah air kita, kan? Bangsa kita. Jadi dalam isu daftar pemilih ni memang satu isu yang perlu diambil berat oleh semua. Orang-orang Islam, anak-anak Melayu kita, anak bangsa kita. Sebab kita kena ingat, selain daripada kita ni sebagai hamba Allah yang dipertanggungjawab untuk mengabdikan diri kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun tu. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdikan diri, untuk menyembah Allah. Jadi selain daripada kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah, kita juga ada tanggungjawab yang dipikul oleh Allah. Yang kerana itu kita diciptakan oleh Allah SWT juga, iaitulah kita sebagai khalifah Allah. Allah tidak memilih para malaikat-malaikat dia untuk menjadi khalifah. Allah tidak memilih makhluk-makhluk lain, sama ada di kalangan jin ke, makhluk-makhluk lain sebagai khalifah, tapi Allah Ta'ala memilih manusia sebagai khalifah Allah. Dengan sebab itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak supaya muka bumi Allah ni ditadbir, diurus oleh hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Supaya syariat Allah itu dilaksanakan, supaya peraturan Allah, undang-undang Allah itu dapat dikuatkuasakan. Dapat dikuatkuasakan. Jadi dengan sebab itu saya melihat, oleh kerana hari ini dalam konteks negara kita, nak jadi pemimpin, nak jadi pemerintah, mesti melalui demokrasi. Mesti melalui demokrasi. Dan setiap rakyat yang telah cukup umur, dia boleh memilih pemimpin. Maka di tangan kita. Kalau kita salah pilih pemimpin, binasalah negara. Kita salah pilih pemimpin, rosaklah negara kita.
Itu pun kita dah tengok Allah Ta'ala beri apa yang dibuat oleh kerajaan PH dalam 22. tempoh 22 bulan. Habis. Lingkup. Kita boleh tengok lah mana tempat yang dia tak kencing. Kan? Habis. Habis kencing. Dia kencing habis. Jadi kita boleh fikir. Dengan sebab itu penting untuk kita mengangkat pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Ya. Sebab itu disebut dan diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Idza duyatil amanah fantazus sa'ah. Apabila diabaikan amanah, tunggulah saat kebinasaan. Ya. Tunggulah saat kehancuran. Tunggulah saat kemusnahan. Apa yang dikatakan mengabaikan amanah, mensia-siakan amanah? Bila ditanya oleh para sahabat, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana dikatakan mengabaikan, mensiakan amanah? Nabi kata, idza wusidal amru ila ghairi ahli. Apabila kamu sandarkan, kamu serah, kamu beri mandat sesuatu urusan itu pada orang yang bukan ahli dia. Ahli. Maka tunggulah saat kebinasaan. Sebab tu jangan negara Malaysia kita ni hancur dengan sebab kita mengabaikan amanah ni, kita mengangkat dan kita memberi mandat kepada orang yang tidak amanah, yang tidak bertanggungjawab. Bahkan hari ini dengan jelas kita boleh melihat kerosakan yang berlaku di sama ada di daratan ataupun di lautan berpunca daripada tangan-tangan manusia yang rakus. Kan? Yang tidak mengenal erti dosa. Tangan-tangan manusia yang rakus. Termasuk di Pulau Pinang ni. Sebab tu di Pulau Pinang saya mewakili PAS Pulau Pinang sebagai adun tunggal. Memang kita bantah projek PSR. Nak buat 3 pulau kita nak buat 3 pulau, projek tambak 3 pulau yang keluasan berapa? 4,000 hektar lebih. 4,500 hektar. 3 pulau, Pulau A, Pulau B, Pulau C. Kita bantah. Sebab dia boleh mengakibatkan kemusnahan alam kita dan seumpamanya. Banyak kesan-kesan. Banyak kesan-kesan negatif nak dibandingkan dengan manfaat ataupun yang positifnya. Dulu kita hanya nampak kerosakan di daratan. Tebang, balak, yang berlakunya tanah runtuh mengakibatkan kemalangan nyawa. Bagaimana yang berlaku di sebelah Bukit Bendera. Tanah runtuh dan seumpamanya. Kita nampak di daratan. Hari ini kita boleh nampak kemusnahan yang dibuat oleh tangan manusia di lautan. Kalau naiknya projek PSR ni betul-betul dilaksanakan, ekosistem, tempat pembiakan udang semua akan habis, akan terjejah. Benarlah apa yang disebut oleh Allah, zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerosakan, kemusnahan di daratan juga di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia yang ada kuasa. Yang ada kuasa. Kuasa tu siapa yang bagi? Rakyat yang mengangkat mereka, yang memilih. Dan sebab itu dalam isu daftar pemilih ni saya mengharapkan dan kita semua mesti memainkan peran bagaimana kita nak menyedarkan masyarakat kita khususnya di kalangan orang-orang Melayu, anak-anak muda Melayu supaya mereka wajib mendaftar sebagai pemilih agar apabila berlaku PRU, pilihan raya umum, sama ada yang ke-15 ke yang ke-16, mereka boleh menentukan masa depan mereka dan mereka boleh memastikan negara yang mereka cintai, negara Malaysia yang kita cintai ini benar-benar ditadbir oleh pemimpin yang bertanggungjawab, yang amanah. Kalau yang beriman itu, Allahu Akbar, lebih lagi. Sebab dia takkan buat melainkan apa yang Allah dah perintah. Dia takut sebab dia beriman kepada Allah, beriman adanya dosa dan pahala, maka pemimpin yang beriman tidak akan khianat. Pemimpin yang beriman tidak akan salah gunakan kuasa. Pemimpin yang beriman tidak akan rakus. Sebab itu kita berbangga, kita sebagai ahli PAS, pemimpin PAS sebagai sebuah parti gerakan Islam dan politik sebahagian daripada apa yang kita perjuangkan. Kita berbangga apabila kita mempunyai pemimpin yang bersih. Sebab umpama Allahyarham Tok Wani Abdul Aziz Nikmat kita, walaupun beliau sebagai Menteri Besar, walaupun telah mentadbir Kelantan hampir ataupun lebih kurang 32 tahun daripada tahun 1990, tapi bagaimana pentadbirannya? Tidak ada satu kes penyelewengan, tidak ada satu kes salah guna kuasa, tidak ada rasuah, bebas. SPRM kan, memang pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar serta terbuka, tapi sampai dia melepaskan jawatan sehingga meninggal pun tidak ada satu kes yang boleh disabitkan, bukan hanya kepada Menteri Besar, bahkan esko-esko, bahkan pegawai kerajaan negeri Kelantan bebas rasuah dan sememangnya, bersih. Dengan sebab itu perkara ini perlu dicontohi dan kita yakin insya-Allah kalaulah anak-anak mudi kita di kalangan anak-anak bangsa kita Melayu serius dan mereka mendaftarkan diri sebagai pemilih, insya-Allah masa depan negara kita di tengah mereka, dan insya-Allah
takkan berlakulah sebagaimana yang berlaku dalam tempoh 22 bulan permintaan Pakatan Harapan ni. Kita menyaksikan banyak isu-isu yang bukan sahaja mereka nak membela rakyat, memberi perhatian kepada rakyat, tapi mereka lebih juga kepada nak menjaga kepentingan mereka. Termasuk manifesto yang mereka buat sendiri, yang mereka perjuangkan semasa kempen PRU, mereka sendiri tak ikut. Mereka sendiri mengatakan manifesto itu bukan kitab suci. Dan janji-janji itu tidak ditepati. Ini yang menyebabkan rakyat melihat dan rakyat susah, menderita, dan benda ini perlu diambil perhatian dan benda ini mesti dijadikan sempadan. Jangan lagi berulang. Maka nak pastikan insya-Allah kita ni menang. Pemimpin yang kita nak pilih itu pemimpin yang betul-betul beramanah. Maka setiap rakyat, khususnya di kalangan anak-anak muda ini mesti daftar sebagai pemilih. Anak dah daftar dah? Belum cukup umur lagi. Cukup anak dah. InsyaAllah. Jadi lebih-lebih lagi di Pulau Pinang ni lah. Kerana kita melihat sekarang ni. Di Pulau Pinang. Sebab data yang diberi ketika mana saya mengemukakan soalan dalam sidang DUN pada sidang DUN ketika mana membahaskan bajet 2002 bajet tahun 2020 tahun lepas bulan bulan November. Saya buat satu soalan dia bertulis dan dijawab ni oleh Ketua Menteri. Memang kita sangat bimbang apabila disebut jumlah warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun lah dan ke atas yang belum mendaftar sebagai pemilih, belum mendaftar dengan Suruhanjaya pilihan raya ni SPR bagi negeri Pulau Pinang, sehingga daftar pemilih terkini suku tahun tu suku tahun kedua 2019 yang diwartakan pada 23 Ogos 2019 adalah seramai 142,854 orang. Dan kalau kita tengok balik daripada angka yang diberi, majoritinya adalah di kalangan anak-anak muda Melayu yang tak mendaftar. Maka kita sangat bimbang. Kuasa politik Melayu di Pulau Pinang sebenarnya kuat sebenarnya, tapi tak dimanfaatkan. Di sudut jumlah penduduk, memang boleh dikatakan imbang antara orang Melayu dengan bangsa lain, Cina, India, imbang. Tetapi kalau melihat kepada daftar pemilih, orang Melayu turun. Terlalu rendah. Sebab apa? Sebab kita tak mendaftar. Anak-anak kita tidak mendaftar. Dan kita sendiri tidak memberi kesedaran. Lepas tu saya mengharapkan semua pihak, NGO juga perlu memainkan peranan. Kita mesti memberi kesedaran kepada anak-anak bangsa kita agar mereka mendaftar. Jadi kita ambil kesempatan ni nak menyuruh kepada rakyat, khususnya rakyat Pulau Pinang lah, supaya kita mengambil peluang sesegera mungkin untuk mendaftarkan diri sebagai pengundi di Pulau Pinang ni. Kalau kita tengok sebenarnya kita ada kuasa tapi tak dimanfaatkan kuasa yang ada di tangan kita tu. Pilihan raya umum yang ke-15 pun kita menjangkakan mungkin bila-bila masa saja boleh diadakan. Tengok keadaan pergolakan hari ni. Kita bimbang. Jadi benda ni kena serius dan mesti segera kita pastikan anak-anak muda kita mendaftar supaya andai kita berlaku PRU yang ke-15, kita boleh menentukan masa depan negeri kita dan masa depan negara kita. Jadi kedua-duanya sangat penting lah untuk mengambil tindakan kita bersama. Jadi begitu secara ringkas 3 isu yang telah kita bincangkan pada hari ini, berkaitan dengan isu pertama tadi arak, kemudian yang kedua tentang judi cyber, dan yang ketiga tentang daftar pemilih yang sebenarnya banyak lagi isu-isu lain, cuma pada pertemuan bicara pada kali ini 3 isu ni yang kita bangkitkan, dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan jemput ahli panel yang lain lagi untuk sama-sama memberikan maklumat-maklumat terkini, isu-isu terkini. Pada yang lepas kita telah berbincang tentang isu PTMP, PSR, dan insya-Allah akan datang ada lagi isu-isu lain yang kita akan bincangkan. Jadi sebagai penutup, YB ada apa-apa yang nak ditambah? Baik, sebagai penutup, di sana bagi setiap adun di negeri Pulau Pinang ni, setiap kali nak diadakan persidangan, kita boleh membukakan 30 soalan
bertulis dan 3 soalan lisan. Hmm. Jadi saya dah minta pada pegawai saya, pegawai Pusat Khidmat, supaya soalan-soalan yang kita kemukakan di dalam Dewan Undangan Negeri dan jawapan yang patut diberi itu, insya-Allah kita akan muat naik dalam media supaya rakyat juga boleh melihat apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita bawa Elok. dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Jadi rakyat boleh menilai. Walaupun kita seorang, walaupun adun tunggal PAS, tapi masalah-masalah rakyat dan kepentingan bersama ni kita perjuangkan. Dan boleh juga rujuk kepada perbahasan saya. Dan perbahasan banyak isu-isu yang sempat kita berbahas, jadi saya bawa terus kepada perbahasan yang kita perjuangkan. Jadi kita sedang menyusun, insya-Allah kita akan sebarluaskan benda ni. Dan untuk terakhir, terima kasih atas jemputan lah buat bicara pada malam ni, walaupun dalam tempoh PKPP. Belum lagi. 10 hari bulan. Jadi walaupun dalam tempoh ni kita boleh berinteraksi, kita boleh menjayakan program yang disuatu oleh penerangan Badan Pengurusan PAS Negeri Pulau Pinang untuk manfaat kita bersamalah. Terima kasih. Jadi kalau tak ada ataupun kalau ada apa-apa keperluan, boleh hubungi saya insya-Allah bila masa. Dan boleh juga melawat Dun Penaga lah. Boleh melawat Dun Penaga. Dan boleh pergi pasar bisik untuk dapatkan ikan. Tapi sekarang ni tak boleh berbisik. Tutup. Kan? Untuk dapatkan ikan fresh, ikan segar. Insya-Allah. Jadi terima kasih kepada yang berhormat Ustaz Yusni Mak Piah, Adun Ahli Dewan Undangan Negeri Penaga. Dan insya-Allah kita bicara wara-wara Pulau Pinang ni akan diteruskan dengan siri-siri yang lain akan datang insya-Allah. Dan kita membuka peluang kepada rakyat Pulau Pinang khususnya boleh melawati kami di Facebook PAS Pulau Pinang ataupun Facebook YB page Ustaz Muhammad YB Ustaz Muhammad Yusni Mak Piah. Betul? Ya. Untuk berinteraksi dengan beliau atau berinteraksi dengan PAS Pulau Pinang melalui Facebook. Kalau ada apa percadangan, mungkin sidang dua akan datang nak kemukakan soalan. Itu yang mungkin soalan tuan-tuan dan puan-puan akan dibawa oleh YB ke sidang DUN dan insya-Allah kita akan dapatkan jawapan daripada sana dan kita akan aturkan bicara wara lain akan datang untuk kita berkongsi jawapan-jawapan yang telah dikemukakan di sidang DUN akan datang insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pada sidang penonton sekalian yang sudi menonton bicara wara Pulau Pinang untuk siri kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada masa akan datang insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.